Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni Allah Taala kurniakan kita nikmat seminggu dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima segala amalan kita yang lalu. Qabul adalah satu rahmat, adalah satu bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita perlukan lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini. Dan kita beramal, alhamdulillah, kita sudah beramal dan masih beramal, dan mudah-mudahan Allah kurniakan taufik untuk kita terus beramal. Tapi kabul daripada Allah SWT itulah yang paling penting sekali. Jadi minta banyak-banyak pada Allah supaya Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Itu rugi kita buat amal banyak tapi Allah Ta'ala tak terima. Kan? Takut kita sebenarnya bila fikirkan perkara ini. Kan, takut jadi macam yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai haba'an mansura. Kan, seperti mana dalam bahasa Melayu kita sebut daun-daun berterbangan, debu-debu berterbangan. Kan, banyak habis saja begitu saja. Jadi rugi serugi-ruginya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rojak kita, harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kurniakan kita qabul, Allah Taala terima semua amalan kita dan Allah Taala sucikan ia. Sebab kita tahu yang amalan kita bukanlah amalan yang paling bersih. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang akan menyucikannya. Jadi kita biasa doa macam tu. Okay, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan lagi satu perkara yang penting dan juga kalau kita perhatikan dia memberikan motivasi kepada kita. Bab yang baru hari ini daripada kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT di kalangan orang yang saleh. Dan kita nak duduk bersama dengan mereka, kita nak hidup bersama dengan mereka dan kita nak bangkit nanti di akhirat bersama-sama dengan mereka. Dan itulah tujuan kita baca kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan kita dapat bangkit nanti bersama dengan orang yang saleh dan khususnya bersama dengan Sayyidus Salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pagi ni kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-13, bab jalan-jalan kebaikan ataupun bab fi bayan kathrati turuqil khair. Bab pada menceritakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi kalau bab ini lagi penting untuk kita ingat pada bulan Ramadan. Lagi-lagi bagi mereka yang uzur pada bulan Ramadan, bagi muslimat yang uzur kan, selalu orang tanya, Ustaz kalau saya uzur bulan Ramadan macam mana? Kan? Lepas tu ada yang rasa down, Allah aku tak boleh buat. Ataupun uzur ni tak mestilah yang orang yang haid ataupun nifas, termasuk jugalah sakit, kan? Apa-apalah yang Allah Ta'ala uji pada kita ni. Kadang-kadang kita rasa down, kita rasa macam aduh, orang lain boleh buat, aku tak boleh buat. Jadi sebenarnya bab ini memberi motivasi yang besar untuk kita. Bab fi bayan kathrati turuqil khair. Banyak sebenarnya jalan-jalan kebaikan. Terangkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jangan kita Allah masyarakat kita rigid sangat. Kita rasa macam ada satu jalan je nak buat baik. Sedangkan jalan-jalan kebaikan itu terlalu banyak. Allah Ta'ala dengan rahmat Allah SWT, Allah bagi peluang untuk kita buat baik dengan macam-macam cara. Dia bukan hanya satu cara saja. Okay, jadi seperti biasa, Imam Nawawi memulakan babnya dengan ayat Al-Quran. Kita baca dulu dengan dengan sanad yang bersambung daripada Imam Muhyiddin Yahya Musharraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qal ba fi bayan kathrati turuqil khair. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu min khair, apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala
mengetahui dengannya. Jadi bila kita tengok ayat ni, dekat mana yang menunjukkan bahawasanya banyaknya jalan-jalan kebaikan, kita tengok perkataan khairin itu di dalam bentuk nakirah. Maksudnya dia bukan al-khair, tapi khairin. Dia berbentuk umum. Jadi apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Maksudnya Allah Taala membalasnya. Maksudnya Allah tahu, bukan tahu saja. Dan Allah akan membalasnya. Jadi itu menunjukkan bahawasanya terlalu banyak kebaikan yang kita boleh dapat, dan semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha membalasnya. Seterusnya ayat berikutnya, waqala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa sahaja yang kalian melakukan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Tapi kurang macam ayat yang tadi, tetapi dengan uslub yang berbeza. Fa innallaha bihi alim, dengan ya'lamhu Allah. Kalau kita tengok pada kitab tafsir, kita akan dapatilah apa perbezaan antara dua tu. Tapi ini bukan tempatnya untuk kita bincangkan panjang. Seterusnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarah sekalipun, dia akan melihatnya. Siapa buat kebajikan sekecil zarah, seberat zarah pun, dia akan tengok. Tengok bila? Nantilah dari akhirat nanti. Kan? Memang takkan ada satu kebaikan pun yang kita buat, melainkan kita akan nampak. Dan ini pun sekali lagi menunjukkan bahawasanya jalan-jalan kebaikan itu terlalu banyak. Maknanya sekecil-kecil perkara. Jadi jangan kita bayang amalan ni semua yang besar-besar, yang berat-berat, berperang di jalan Allah SWT, angkat pedang, ataupun kena sedekah juta-juta dan sebagainya. Kan? Tapi sekecil zarah sekalipun kita akan nampak di akhirat nanti. Kemudiannya ayat yang terakhir ini bawakan oleh Imam Nawawi, man amila salihan falinafsih. Siapa yang melakukan satu amal saleh, maka untuk dirinya lah. Banyak manfaatnya untuk diri dia jugalah. Dan kebaikan tu untuk diri dia. Banyak ada kebaikan. Walau apa pun amal soleh yang kita lakukan, ada kebaikannya. Jangan kita pandang rendah. Jangan kita underestimate apa saja amal soleh yang kita boleh lakukan. Okey. So kita terus pergi kepada hadis. Tapi Imam Nawawi sambung sikit tadi. Wal ayatu fil babi kathiratun. Ayat-ayat pada bab ini sangat banyak. Okey. Hadis pun banyak juga. Wa ammal ahaditsu fa kathiratun jiddan. Adapun hadis-hadis pun banyak sangat. Kathiratun jiddan, banyak sangat-sangat. Bukan banyak yang biasa-biasa lagi dah. Imam Nawawi sebutkan banyak sangat. Wa hiya ghairu munhasaratin fadhkuru tarafan minha. Dia maknanya tak cukup lah. Maknanya munhasarah ni maknanya tidak tertakluk kepada satu perkara saja. Dan dia bukan hanya pada tempat yang tertentu saja, tapi terlalu banyak. Dan jadi yang kami hanya nyatakan dalam bab ini hanya beberapa sahaja daripadanya. Tarafan minha adalah cebisan-cebisan daripadanya. Sikit saja, ujung-ujung je. Beberapa hadis kita bawakan nak tunjukkan betapa sebenar-benarnya jalan-jalan kebaikan ini terlalu banyak. So kita terus pergi kepada hadis yang pertama. Al-awwal an Abi Dzar Jundab ibnu Junadah. An Abi Dzar Jundab ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyu riqabi afdal? Qal anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamana. Qultu fa in lam af'al? Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu 'an ba'dil 'amal? Qal takuffu syarraka 'anil nas fa in minka 'ala nafsik. Muttafaqun 'alaih. الصانع بالصاد المهملة وهذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. Apa dia? Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Apa amalan paling afdal? Maka Nabi SAW jawab, al-imanu billah, beriman dengan Allah, dan wal jihadu fi sabilih, dan jihad di jalan Allah,
Jihad ini ulama bila sebutkan maksudnya jihad sama ada memerangi orang kafir dengan peperangan ataupun apa saja cara-cara untuk menegakkan kalimah Allah dan membantu agama Allah, itu semua termasuk daripada jihad di jalan Allah. Itu yang paling afdal. Amalan yang paling afdal antaranya adalah apa sahaja jalan yang kita boleh tolong untuk menegakkan kalimah Allah. Itu semua termasuk daripada amalan-amalan yang paling afdal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang berjihad di jalannya. Kemudiannya, qultu, aku bertanya, ayyu riqabi afdal? Apakah hamba yang paling afdal? Maksudnya hamba yang paling baik sekali, siapa dia? Riqab ni kalau siapa kita belajar dalam bab zakat kan, kita belajar salah satu daripada asnaf zakat adalah riqab kan. Riqab ni hamba. Jadi hamba mana yang paling afdal sekali? Nabi SAW jawab, anfasuha inda ahliha. Anfas maksudnya yang paling bernilai. Yang paling bernilai sekali di sisi tuan dia, inda ahliha. Dan riqab tadi tu, siapa dia yang paling bernilai sekali pada tuan dia? Itulah hamba yang paling afdal sekali. Wa aktharuha samana, dan yang paling banyak sekali harganya. Kalau dari segi literally, kalau kita perhatikan benda ni, maksudnya kalau dari segi hamba, memanglah logiklah, simple je. Hamba ni kan yang paling bernilai bagi tuan dia, tentulah itu yang terbaik. Tuan ni takkanlah dia nak hamba yang lembik, hamba yang suruh buat kerja pun tak boleh, buat kerja pun salah-salah kan. Tentulah seorang tuan kepada hamba, dia nak hamba yang paling bagus sekali. Of course lah kan, itu obvious. Cumanya dan juga bila jual paling mahal. Itulah yang paling best sekali kan. Tentu sekali lah. Cumanya kita boleh tengok juga perkataan ini pada diri kita. Kita adalah hamba Allah SWT. Sejauh mana kita bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dan sejauh mana kita ni mahal di sisi Allah SWT. Ini juga antara yang kita boleh muhasabah. Walaupun hadis ni secara literalnya cerita hamba di kalangan makhluk lah kan. Zaman tu kan banyak hamba. Tapi kita boleh juga ambil dari sudut penilaian pada diri kita sendiri, bagaimana agaknya harga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya qultu fa illam af'al. Habis kalau aku tak boleh buat macam tu, macam mana? Aku nak jihad tak mampu. Kalau jadi hamba pun aku tak jadi hamba yang mahal. Aku tak jadi hamba yang hebat. So aku nak buat macam mana? Tanya Sayyidina Abu Dzar Jundab ibn Junadah. Jadi maka Nabi SAW pun jawab, tu'inu sani'an atau tasna'u li akhraq. Engkau tolong orang yang sedang melakukan satu pekerjaan. Sani'an ni orang yang tengah buat sesuatu. Sani'. Sani' yang tengah mencipta, tengah buat, tengah mereka sesuatu ataupun tengah buat kerja lah. Kau tolong orang tengah buat kerja. Kau tolong dia. Atau tasna'u li akhraq. Ataupun kau buat kerja untuk orang yang tak mampu nak buat kerja. Akhraq ni diterjemahkan oleh Imam Nawawi dekat ujung tu, alladzi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang tak berapa baik sangat apa yang dia cuba nak buat. Dia nak cuba buat tak jadi. Dia cuba buat tak jadi. Kau tolonglah dia. Apa yang kau boleh tolong dia, kau tolong dia. Kau tolong orang yang nak buat kerja. Kau tolong orang yang buat kerja. Kau buat kerja untuk orang yang tak mampu buat kerja ataupun tak reti nak buat kerja. Kerja dekat sini kerja yang umum. Sama ada kerja tu dia ambil upah ataupun mungkin kerja untuk keluarga dia ataupun kerja untuk diri dia, kerja untuk rumah dia, untuk kenderaan dia, apa-apa sahaja. Kita tolong. Itu juga adalah antara amalan paling afdal. Amalan paling afdal. Tolong orang buat kerja. Kita tengok orang susah sangat, terkial-kial, tak kerti nak buat kan. Kita tolong. Kadang-kadang kita ada kelebihan yang tertentu. Ada orang dia mungkin kelebihan dia bahagian komputer. So dia tolong orang dalam bab komputer. Ada orang dia tolong dalam bab apa-apa saja. Itu minggu lepas saya tengok malam pertama tarawih. Sekali surau tu punya sound system rosak. Bukan sound system rosak sebenarnya. Dia ada blackout. Kena petir petang tu. Hujan kan petang tu. So kena petir. Dia blackout. Jadi dia ada short. Jadi bila banyak tempat yang short. Jadi akhirnya lampu dapat buka. Sound system tak dibuka. Jadi diorang terkia-kia cari macam mana nak repair tu kan. Tengok imam tu sendiri. Imam tu datang. Oh rupanya imam tu pandai buat elektrik. Dia yang tolong repair. Dia selalu repair, jadi Alhamdulillah. Jadi dapatlah semayang dengan baik. Elok. Saya fikir waktu tu kan duduk, kata Allah besarnya pahala imam ni.
Taklah dia jadi imam. Lepas tu sound system pun dia repair, elektrik dia repair. Jadi semua orang dapat dengar tu pun dia dapat pahala. Kalau tidak, orang tak dapat dengar. Sebab sound system rosak. Orang dapat dengar bacaan Quran tu pun, dia dapat pahala berganda-ganda. Itulah antara baiknya bila kita dapat tolong orang yang tak mampu nak buat apa-apa yang dia patut buat. Kalau contoh hantar orang nak repair tayar kereta, tayar kereta pancit kat tepi jalan, kita tolong tukarkan kan. Banyak orang tolong benda ni, Masya Allah. Dan dekat Malaysia ni orang banyak yang suka menolong. Alhamdulillah. Jadi ni semua antara amalan yang paling afdal sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya, kalau tak mampu nak buat macam mana pula? Ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, macam mana? Apa pandangan engkau apabila aku ni lemah daripada sebahagian daripada amal? Aku ni tak kerti buat. Yang tu pun aku tak boleh, ini pun aku tak boleh, aku nak tolong apa pun aku tak tahu. Kan? Aku ni pada cakap aja contohnya kan. Aku nak buat apa pun tak kerti. So macam mana? Nabi SAW jawab, takufu syarraka anin nas. Kau tahanlah keburukan engkau daripada orang lain. Banyak tahan daripada buat buruk. Kau tak boleh tolong orang, jangan susahkan orang. Kan? Ataupun tahanlah daripada buat benda buruk pada mereka. Ataupun bercakap buruk tentang mereka. Tahanlah. Kau nak tolong tak boleh. Mulut janganlah banyak pula ngomel. Kan? Jangan pula banyak bercakap, banyak pula kutuk dan sebagainya. Kau tak boleh angkat orang, kau jangan jatuhkan orang. Contohnya. Jadi, benda-benda macam ini sangat penting. Rupanya ini pun salah satu daripada amalan yang afdal, iaitu tahan diri kita daripada melakukan keburukan kepada orang lain. Okey, lagi. Nabi SAW kata apa? Fa'innaha sadaqatun minka ala nafsik. Kerana sesungguhnya ia adalah sedekah daripada engkau untuk diri engkau sendiri. Sedekah daripada diri engkau kepada diri engkau sendiri. Jadi maknanya apa dia? Dapat pahala sedekah juga. Kan? Kita tahan keburukan daripada orang lain. Okey, kat sini hadis ni nak tunjukkan apa? Betapa banyaknya sebenarnya ruang-ruang untuk kita buat amal. Ikut tajuk tadi lah. Tajuk tadi iaitu kita punya ruang untuk beramal sebenar-benarnya sangat-sangat banyak. Okey. So kita terus pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, qal atsani an Abi Dzar aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni agak popular sebenarnya, biasa kita dengar. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagi setiap daripada ruas tulang ataupun sendi kita, sendi seseorang daripada kalian sedekah. Sedekah. Daripada setiap sendi-sendi tulang kita ni, sulama disebutkan Imam Nawawi kat bawah tu, sulama adalah al-mafsil. Mafsil ni sendi-sendi dekat tulang-tulang kita tu. So, setiap pagi ada sedekah untuk setiap satu sendi kita ni. Dan semuanya boleh melakukan sedekah. Ada sedekah untuk setiap sesuatunya. Setiap sesuatu tu kena buat sedekah. Macam itulah ala kulli sulama kan. Setiap satu ni kena buat sedekah sepatutnya. Dan dia ada sedekah-sedekah dia masing-masing. Sendi tangan ke, sendi jari ke, sendi kaki ke. Semua sendi-sendi ni sepatutnya ada sedekah dia. So apa bentuk-bentuk sedekah yang kita boleh lakukan? So Nabi SAW sebut, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap daripada tasbih adalah sedekah. Sedekah ni kalau kita faham konsep dia. Sedekah ni kan konsep dia kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. So kalau macam kita sedekah duit, kan, kita bersyukur atas nikmat duit yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka kita kena bersedekah. Kan, kita kena tolong orang. Itu namanya sedekah. So kalau sendi tubuh badan kita ni pun, kita perlu syukuri. Of course kita perlu syukur kan. Sendi-sendi kita ni, setiap daripada pergerakan kita ni, Allah Ta'ala tolong kita, kita boleh bergerakkan jari kita, gerakkan kelopak mata kita pun dapat gerak.
nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. So, of course lah kita kena bersyukur. Itu maksudnya kita wajib bersedekah. So, sedekahnya macam mana? Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kali kita bertasbih, itu sebenarnya adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid adalah sedekah. Tahmid, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali kita tahlil, sebut la ilaha illallah, juga adalah sedekah. Lagi, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kita suruh orang buat kebaikan pun adalah sedekah juga. Kita ajak orang buat baik pun dikira sebagai kita sedang bersedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Kita larang orang buat kemungkaran pun dikira sebagai sedekah juga. Lagi, wa yujzi'u min dhalika, dan mencukupi daripada semua demikian tadi, maknanya campur-campur yang tadi tu, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, apa semua tu kan. Lepas tu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, semuanya ada dia punya sepadan dengan dia adalah mengerjakan solat duha. 2 rakaat daripada solat duha. Wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan dapat pahala yang besar apabila solat duha. Tapi bukanlah maknanya bila kita dah solat duha, kita tak payah buat semua yang tadi tu. Jangan pula aku dah solat duha dah, tak payah dah tasbih, tak payah dah tahlil. Itu kefahaman yang salah lah, of course. Kan? Kenalah teruskan. Cuma nak ceritanya betapa besarnya fadilat solat duha. Dan kemudiannya nak tunjukkan juga kat sini apa dia? Kita perlu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi bila kita berzikir, kita bertasbih, kita bertakbir, kita bertahmid, apa semua tu kan? Semua tu adalah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solat duha minimum 2 rakaat. Sampai pada 8 rakaat. Waktu solat duha pun kita semua dah tahu, dan mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka yang dapat selalu solat duha. Dan besar fadilat dekat sini kan. Sendi-sendi kita ni semua, kita perlu melakukan sesuatu untuk bersyukur. Solat duha dapat benda tu. Kemudiannya yang ketiga, hadis yang ketiga insyaAllah pada pagi ni, biasa kita cuba baca 3 hadis. So hadis yang ketiga, al-thalithu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la turfan. Rawahu Muslim. Dibentangkan kepada aku amalan-amalan umat aku, yang baik dan yang buruk, semuanya dipamerkan, semuanya dibentangkan kepada aku. Memang Nabi SAW, antara keistimewaan Nabi SAW adalah amalan umat Nabi ni dibentangkan pada Nabi. Dan sampai Nabi dah wafat pun, amalan kita ni dibentangkan. Jadi kita harapkan, mudah-mudahan pada hari ni, pagi ni kita baca hadis-hadis Nabi SAW, amalan kita ni dibentangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda memuji Allah Ta'ala, bergembira dengan apa yang kita buat pagi-pagi Khamis ini. Mudah-mudahan begitulah. Itulah antara kita punya niat. Bila kita melakukan kebaikan, dan kita nakkan sangat supaya kita dapat menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hadisnya cerita apa dia? Dibentangkan pada aku amalan-amalan umat aku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruk, semuanya dibentangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka aku dapati pada kebaikan-kebaikan amalan mereka, banyak antara amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan baik yang mereka lakukan. Nak ceritanya banyak amalan kebaikan, tapi antaranya adalah al-adha yumatu 'anil tariq. Ada satu perkara yang menyakitkan yang dicabut daripada jalan. Kita dapat memudahkan perjalanan orang lain. Dan aku mendapati pada keburukan amalan-amalan mereka, an-nukha'ah takunu fil masjid la turfan. An-nukha'ah adalah kahak. Kahak di dalam masjid yang kemudiannya tidak ditanam, la turfan.
Kan maksudnya dibiarkan macam tu. Masjid zaman dulu kan daripada tanah kan. Kalau dia orang buang kahak pun sepatutnya kena tutup dengan tanah juga. Tapi dibiarkan aja kahak tu di atas tanah masjid tu. Jadi mencemarkan kemuliaan masjid, dan masjid patutnya dijaga kebersihannya dan sebagainya. Okey. Tapi nak ceritanya apa dia kat sini? Benda yang nampak macam simple je, alah sikit aja pun dosa aku buat. Jangan nampak sikit. Dosa jangan nampak sikit. Dan kebaikan jangan nampak benda tu macam tak payah buat lah, simple sangat kan. Mencabut duri daripada jalan. Mencabut benda-benda yang menyakitkan daripada jalan. Zaman kita mungkin tak adalah nak cabut duri pun. Kan, sebab jalan kita pun pakai tar. Tapi kalau ada paku, termasuklah. Tapi bukan saja paku sebenarnya. Apa saja yang kita boleh membantu orang di atas jalan, benda-benda yang memudaratkan dia di atas jalan, kita tolong untuk dia tak kena mudarat tersebut, itu pun dibentangkan pada Nabi SAW. Maknanya itu adalah antara amal soleh yang kita boleh lakukan. Nak tunjukkan banyaknya cara-cara nak melakukan kebaikan. Okey? Dan kita perhatikan juga hadis ni, mencabut ataupun duri yang dicabut ataupun benda yang menyakitkan yang dicabut daripada jalan. Saya selalu cadangkan, siapa yang pakai waist kan, siapa yang pakai waist, cuba doa, cuba niatkan macam tu. Termasuk daripada amal baik. Saya bukannya duta waist tapi nak ceritanya, boleh niatkan macam tu. Boleh niat. Niat apa? Niat aku sedang membantu orang lain. Sebab dia kan, kalau macam pakai waist dia punya konsep dia sama-sama kita. Dia crowdsourcing kan, dia sama-sama ramai-ramai, data tu dikumpul. Jadi bila jalan tu macam jam contohnya, kita kena jam, kita sedang membantu orang kat belakang kita. Dan jadi orang-orang kat belakang kita pun tahu jam. Jadi dia mungkin boleh reroute kan ke tempat lain, boleh ikut jalan lain. So sebenarnya kita dah membantu dia untuk melancarkan perjalanan dia. And, ataupun dekat sini ada construction, kat sini ada kereta, ada lori berhenti kat tepi jalan. Itu kan semua adalah jalan-jalan yang kita kata kita membantu perjalanan orang lain, mengelakkan orang daripada kemudaratan dekat atas jalan. Zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang inilah dia yang kita boleh buat. Nak tolong orang lain. Kita bagi tahu, ada aksiden berlaku. Jadi orang kat belakang hati-hati. Semua tu lebih besar lagi kot daripada cabut duri atas jalan. Ataupun buang kotoran atas jalan. Buang kotoran atas jalan disebutkan itu pun dah dapat pahala yang dibentangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kalau yang lebih besar lagi yang boleh menyelamatkan nyawa. Ataupun macam tadi mungkin boleh menjimatkan masa, menjimatkan minyak. Orang kat belakang kita, dia tak kira lah orang kat belakang tu Islam ke, orang bukan Islam ke. Kita tolong orang bukan Islam pun kita dapat pahala juga kan. Jadi semua tu adalah jalan-jalan kebaikan yang kita boleh buat. Betapa banyaknya jalan kebaikan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan peluangnya untuk kita grab. Kan? Tinggal lagi kita ambil ke tidak peluang-peluang itu. Dengan niat pastinya lah. Mesti dengan niat lah. Mesti dengan niat sedang membantu dan ikut sunnah Nabi SAW. Maka dapatlah pahala-pahala tersebut. InsyaAllah. Jalan-jalan kebaikan ni sangat banyak. Maka kesian kalau ada orang masih lagi fikir, aku nak buat apa yang nak buat baik. Macam tak ada idea nak buat baik. Kalau tak ada idea nak buat baik, ni satu benda yang sangat kesian. Sebab Allah Ta'ala buka ruang untuk kita buat baik dengan terlalu banyak. Allah Ta'ala antara pemurahnya Allah SWT adalah Allah Ta'ala bukakan jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak. Itu sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Dan kebaikan tu bukan satu cara saja. Dipelbagaikan supaya kita dapat buat. Sebab manusia ni lain-lain kan, macam tadi hadis yang pertama tadi. Ada orang dia boleh buat macam ni, ada orang dia boleh buat macam ni, ada orang boleh buat macam ni. Jadi dia lain orang lain dia punya kepakaran, lain orang lain dia punya kebaikan yang dia boleh buat. Semua orang ada peluang untuk buat baik kerana jalan kebaikan adalah terlalu banyak. Jadi pagi ni pun, apa yang kita buat pagi ni pun insya-Allah salah satu daripada jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima jalan kebaikan kita. InsyaAllah. Dan Allah Ta'ala terima itulah yang paling penting. Kita buat baik dah. Tapi ada tak Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. InsyaAllah. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan kita
dapat manfaatkan setiap saat daripada bulan Ramadan ini dengan jalan-jalan kebaikan yang kita boleh lakukan, dan apa saja jalan kebaikan sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan daripada siang malam, terlalu banyak, terlampau-lampau banyak yang kita boleh buat. InsyaAllah kita buat sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita dapat istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tengok ada soalan apa-apa ke? Chat kosong. Alright. Okay. So tak ada soalan. Jadi kita boleh stop kat sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada hadis yang keempat. InsyaAllah. Hari keempat pada minggu depan. InsyaAllah. So aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى أن إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Allah menerima segala kebaikan yang dikurniakan dengan ilmu yang Ustaz kongsikan kepada kita, dan Allah kurniakan juga kebaikan untuk yang hadir dalam majlis ini insya-Allah. Dan kami look forward untuk hadis yang seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan dapat ilham banyak untuk melakukan kebaikan untuk semua, dan pahalanya mengalir kepada Ustaz dan kepada kedua ibu bapa dan seterusnya sehingga membahagikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.